والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur selalu kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tak dinafikan lagi, orang yang paling baik, kalangan yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena apa? Karena dia berhubung kait dengan sesuatu yang paling mulia di atas muka bumi. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih mulia atas muka bumi ini daripada Al-Quran Al-Karim. Karena asas kepada agama Al-Quran. Jadi kalau tak ada Al-Quran, kiamat. Seperti mana selalu kita dengar waktu akhir-akhir kiamat nanti Allah SWT akan angkat Al-Quran. Itu tandanya dunia ini nak sampai kepada penghabisan. Tidak ada apa-apa lagi dah kebaikan atas muka bumi, maka Allah nak mengangkat Al-Quran. Jadi sesuatu yang berhubung dengan Al-Quran menjadi mulia, menjadi yang terbaik. Dan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita, Allah Taala pilih kita menjadi kalangan ahli Al-Quran. Kita jadi ahli grup banyak dalam WhatsApp, macam ni grup dalam. Jadi kita nak Allah SWT letak kita dalam ahli grup Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Banyak kisah yang kita dengar, selalu kita sering dengar kisah-kisah orang yang dah lama meninggal. Bila digali kuburnya, kita tengok jasad dia, kan? Sikit pun tak dimakan ulat. Bahkan ada di antara kain kafan pun tak dimakan ulat. Salah seorang guru kami di Bukit, di Sungai Pinang, dia balik pulau ke Sungai di Sungai Besar. Sungai di balik pulau Sungai Besar, sebelah dengan madrasah kami tu Ustaz Mustafa Morocco, yang Maulana Mustafa. Dia masa tadi mudir madrasah tu. Tak lama lepas tu saya pun dah habis mengaji di Sungai Besar keluar tu, dia meninggal. Tidak malam apa semua. Tapi dia disimpan dekat madrasah. Sebab itu wasiat dia minta, sebab dia kata dia nak dengar murid-murid yang ngaji Quran. InsyaAllah. Murid dia masa tu dah 100 lebih lah. Jadi disimpankan. 2 tahun lepas tu saya dengar berita ni daripada orang yang duduk kat situ, yang cerita kat saya macam mana dah dia terpaksa digali kubur dia. Sebab nak pindah ke macam mana lebih kurang macam tu lah. Mungkin tak tepat tu untuk buat pembangunan madrasah dan sebagainya. Tak silap saya lebih kurang macam tu, sehingga terpaksa digali kubur dia, kan? Maka penggalian kubur pun dibuat apa semua. Jadi apa yang didapati, keadaan jenazah tu dalam keadaan yang masih jadi macam baru disimpan.
baru saja letak. Bukan sekadar, bukan kita diri. Kain kafan masih putih. Allah. Kain kafan tu masih putih lagi. Bau wangi ni tak salah cerita. Kan? Dan bila dibuka je satu. Dipegang orang yang ni pegang cerita kata dia badan tu rasa sosok panas ni. Kan? Dahi ni keluar. Tak boleh tidak. Ada sedikit keluar darah daripada hidung. 2 tahun. Allah, 2 tahun. Jadi Maulana Mustafa ni, dia bukan sekadar guru yang mencetak para hufaz, para alim, tapi dia sendiri orang yang sangat sungguh-sungguh istiqomah menjaga Al-Quran. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Dan kita tahu mayat jenazah ni 3 hari cakulah, kan? Jadi 2 tahun dalam keadaan yang satu, Masya Allah. Tak ubah. Kalau kita kata biasa kita tengok kain kafan, dia tak reput lah, kan? Itu maknanya dia dah nampak usang lama. Ini kain kafan dia baru lagi. Kain kafan tu pun masih putih elok lagi. Allah Maha Kuasa. Kemuliaan dia bukan hanya sekadar jaga jasad dia, bahkan apa yang berhubung dengan jasad dia. Kubur wangi, Masya Allah. Kubur tu wangi, Masya Allah. Tak tahu lah, lepas tu saya tak dengar cerita yang orang pindah ke atau masih dekat Allah. Baik. Kita sambung pengajian kita. 2 minggu lepas kita berhenti. Kita membincangkan mengenai Abrazul Khatab, mengenai kesalahan-kesalahan yang paling ketara dalam kita sebut huruf-huruf hijaiyah. Jadi ulama Qurra Dr. Aiman Suhaib ini dia membahaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang orang buat dalam menyebut huruf-huruf hijaiyah. Jadi dimulakan dengan membincang mengenai kesalahan menyebut huruf-huruf jauh. Huruf jauh adalah huruf-huruf mat. Huruf mat ada berapa? Alif, waw dan ya. Alif mat, waw mat, ya. Jadi kita ulang sikit apa yang kita dah usahakan. Kesalahan-kesalahan ketika menyebut huruf alif. Ada 6 kesalahan. Yang pertama, tidak membuka mulut dengan qadar yang sepatutnya ketika menyebutnya. Dia sebut huruf alif, dia tak buka mulut dia dengan kadar sepatutnya. Sepatutnya ni maksudnya tak boleh terlebih buka, tak boleh kurang. Dia punya bila kita sebut huruf alif ni mesti huruf fathah. Bila sebut huruf alif, kerana alif itu hanya dengan garis fathah. Alif mat fathah, alif fathah. Jadi kalau bagi atas fathah. Apa makna fathah? Fathah ini buka. Fathah dia buka. Jadi mulut mesti dibuka. Musa. Kalau orang malah buka mulut dia Musa. Malah buka mulut dia. Tak sempurna dalam dia menyebut satu huruf. Jadi bila kita sebut dengan sempurna wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Malah wadduha wal-laili idza saja. Malah buka mulut. Itu menjadi satu kesalahan. Ataupun terlebih dalam buka mulut tak ada ya. Wadduha wal-laili idza saja. Sederhana sesuai dengan kadar dia. Jadi nak kena talaqi, kena berguru juga. Baca saja tak faham. Kalau kita baca saja tanpa kita dengar daripada bacaan guru, tak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua mencampur bunyinya dengan bunyi ya sehingga menjadi seumpama alif imalah. Ini terlebih condong pula.
Wadduha jadi wadduha. Jadi kita punya qiraat bacaan kita imalah satu tempat je yang wajib. Imalah yang wajib satu tempat je karena bismillahirrahmanirrahim wa qursa. Selain pada itu tak boleh kita baca imalah. Kalau qiraat lain boleh. Ada qiraat yang baca wadduha wal laili idza saja. Qiraat lain ada imalah. Kita tak ada. Kita hanya satu tempat je yang wajib. Yang wajib satu tempat. Jadi sengaja dibaca lebih pula. Maliki yaumiddin, maliki. Kita baca ma sudahlah. Maliki ya terlalu lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balik pada muka umrah. Dengan Arab baca dia pun Masya Allah ya, nak baca tiru'ah pun terlebih pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kesalahan yang kedua. Yang ini mencampur bunyinya dengan ya sehingga menjadi imalah. Itu salah. Yang ketiga, mencampur bunyinya dengan bunyi waw. Seperti contoh fatu terlebih seolah-olah ada waw di situ. Dia fatala alaihi, dibaca fatu. Jadi kedengaran bunyi waw. Ini berlaku pada huruf-huruf isti'la. Contoh disebut khalidi dibaca khalidi. Khalidina fiha. Salah. Terlebih. Nampak? Khalidi dibaca khalidi. Melampau. Dalam menempalkan huruf isti'la itu hingga menjadi bunyi waw. Kalau lebih sangat tak boleh tak? Khalidi pun tak boleh tak? Terlebih sangat tak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, membacanya dengan tebal. Ini takhfif pada tempat yang sepatutnya dibaca tipis, yaitu tartib. Yang keempat adalah dia membaca tebal pada tempat yang sepatutnya dibaca tipis. Membaca takhfif pada tempat yang sepatutnya dibaca tartib. Seperti mana? Al-batil. Kita kata al-batil. Al-ba dibaca al-ba. Kenapa? Nak tebalkan ta tu punya bahasa terikut dengan ba. Jadi al-batil. Salah. Apa yang buat tadi? An-nar. Kita kata an-nar. Itu yang betul. Yang salahnya an-nar. Bukan baru masukkan. Sama baca waladh ghairil maghdubi alaihim waladh. Di sini ya. Betulnya waladh dengan waladh. Beza. Yang salah waladh. Kenapa? Dia nak tebalkan dulu punya bahasa, la tu pun terikut dia tebal. Di setengah asatizah nak mengajar ni, sehingga dia buat contoh walau macam tu sikit. Buat slow motion. Okay, slow. Nak bagi nampak walau daripada nipis tu nak masuk ke tebal tu. Jadi baca betul yang baca pula kan. Kalau baca betul dia jadi cepat. Waladh. Yang salah waladh. Ada beza. Nampak perbezaan. Jadi ini kesalahan yang keempat ini membaca tebal pada tempat yang sepatutnya tipis. An-nahar dibaca an-nahar. Tahtiha anhar dibaca anhar. Salah.
Okey. Yang kelima, ini teori kita saling kita tengok, tapi kena praktis, kena buat latihan, kena dalam bacaan. Jadi ayah-ayah ibu-ibu ambil yang ni, latih pada bacaan harian kan, latih. Tapi latih juga tak syok, dia kena talaqi juga sebenarnya. Ada macam orang kata lah, kita baca sendiri putih semua kan, semua putih. Baik. Jadi carilah guru mana-mana yang kita rasa selesa untuk bertalaqi. Saya pergi mana-mana pun, guru yang mengajar Al-Quran yang sahih lah, kalau dia mengajar mesti dia akan tekankan untuk ilmu ni mesti kena bertalaqi, mesti kita kena ambil dengar daripada bacaan guru. Baik. Yang kelima, membacanya dengan tartib. Ini nipis pada tempat yang sepatutnya tebal. Tadi dibaca tebal pada tempat nipis. Yang kelima, dia baca nipis pada tempat yang sepatutnya baca tebal. Seperti apa? Seperti Khalidi tadi dibaca Khalidi, patutnya Khalidi dibaca tebal. Khalidina fiha. Ini dia baca Khalidina fiha. Khalidi itu salah. Ataupun ghaibah dibaca ghaibah. Ini kadang-kadang jarang kita dengan orang kesalahan. Jadi membaca nipis pada tempat yang sepatutnya dibaca tebal. Dan yang keenam, mencampur bunyinya dengan bunyi dengung seperti An-Nas, Qul a'udhu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Masya Allah, kita dengar tak ada masalah apa pun. Tapi terus ni An-Nas, 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 An-Nas. Ini kalau kita tak buat praktis ni, macam mana tak boleh kan? Kena cek dulu, guru akan suruh kita pegang hidung An-Nas, confirm nak hidung dia buat An-Nas, Nas, Nas. Jadi ini juga kata ulama termasuk dalam kesalahan menyebut huruf hijaiyah. Dia rasa lagu macam tak ada apa. Rupanya bila main ngaji banyak lagi yang akan kita perbaiki, terutamanya saya yang mengajar ialah lebih banyak melakukan kesalahan. Baik, itu 6 kesalahan pada huruf alif. Baru huruf alif. Baru alif mat. Jadi kita masuk sikit pada kesalahan menyebut huruf waw mat. Kesalahan menyebut huruf waw mat. Yang pertama, tidak memunculkan bibir mulut dengan kadar yang sepatutnya ketika menyebutnya. Seperti contoh ta'malun, ta'malun. Tapi dia tak muncul ke mulut. Dia sekadarnya, jangan terlebih, jangan terkurang. Sekadarnya ta'malun, lun. Tapi ta'malun, malun, malun, itu salah. Ini ta'malun. Itu yang pertama. Yang kedua, berlebihan dalam memunculkan bibir pula. Tak boleh. Yaqulun, yaqulun, terlebih-lebih. Dalam agama ni kurang lebih sangat tak ada. Dia kena sederhana. Apa-apa pun kan, awsat pertengahan. Sederhana. Tak boleh lebih. Yaqulun, terlebih-lebih sangat pun tak boleh juga. Yang ketiga, mencampur bunyinya dengan bunyi huruf alif. Kano, 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 kano. N dah mula tu sudah macam alif. Kano, bukan kano, kanu, kanu. Jadi kano, kano, kano la khashi'in, kano.
bunyinya dengan ya, seperti yuqinun, yuqinun, qinun. Ada kan mau baca tu kan? Muflihun, apa saya tak berarti muflihun, yang jadi muflihun tu nak kenapa? Yang kedua mencampur bunyi waw dengan bunyi dengung. Zalimun, zalimun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini baik bawah. Baik bawah saya jadi cari. Contohnya, Allahu la yahdi al-qawma al-zalimun. Mim itu memang huruf hidung, tapi ada waw. Waw itu bukan huruf hidung. Jadi perlu dilatih. Jangan baca zalimun, zalimun. Jadi awal-awal tu dekat mu tu dia akan naik hidung. Lepas tu dia pergi mun. Jangan naik ke semua ke hidung. Dia pada awal saja dia ada sikit sangkut dengan hidung. Kenapa? Min itu huruf khaysyuk. Jadi itu 5 kesalahan pada menyebut huruf waw mat. Yang ketiga, kesalahan menyebut huruf ya mat, mencampur bunyinya dengan bunyi alif kerana bahagian tengah lidah tidak terangkat dengan kadar yang sepatutnya ketika menyebutnya, seperti nasta'in, nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, kita sebut ta'in. Kerana bila dia tak angkat tengah lidah, maka tak bunyilah ya tu tadi. Maka dia kena angkat tengah lidah. Nasta'in. Kalau tak angkat, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau angkat, nasta'in. Maliki yaumiddin, bukan middin. Itu yang pertama. Yang kedua, berlebihan dalam menekan bahagian tengah lidah ketika menyebutnya, seperti mustaqim. Maksudnya lebih sangat. Dia sehingga lidah ni, tengah lidah ni hampir-hampir nak kena lagi atas. Mustaqim. Bila huruf tengah lidah ni ada berubah, kita belajar makhraj. Makhraj kena ulang lagi sikit. Ingat dia. Tengah lidah ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Tengah lidah ada dia, masya-Allah. Kan? Huruf apa? Jim. Huruf jim, shin, ya. Okey, jim, shin, ya. 3 huruf ni sama makhraj tengah-tengah lidah. Jadi tengah lidah diangkat ke lelaki atas. Lelaki atas, tengah lidah diangkat ke lelaki atas. Jadi sama tempat keluar dari jim, shin, ya. Tapi yang membezakan 3 ni, dia ada perbezaan. Walaupun sama tempat, tapi ada perbezaan. Kalau jim, kan, tengah lidah ni dia angkat rapat. Ai, sebut ai. Jangan pola-pola. Ai. Sentuh rapat.
Kalau shin yang kedua, dia renggang sikit, dia sentuh tak rapat, dia macam tak berlekat lah, tak rapat. Kenapa nak bagi ruang pada angin? Betul tak rasa? Tak rapat kan? Kalau jim dia kena rapat. Kalau dia bawah lagi sikit, dia buka lagi. Ai. Kalau kita rapat ai tidak betul. Itu ada mustaqim. Salah. Terlebih. Bisa ada mustaqim. Dengan lebih mustaqim. Terlalu saya. Yang ketiga, mencampurkan bunyinya dengan bunyi ghunnah. Okey, bila kita tengok dalam semua manifest Syekh Al-Tahimah, dia akan beritahu jangan langsung terkait dengan huruf-huruf hidup. Bukannya huruf hidup, jangan terkait dengan huruf hidup. Karena apa? Ramai orang melakukan kesalahan ni, bab dia baca niat ke hidup. Terutamanya anak-anak tahfiz. Saya tahulah, saya mengajar anak-anak ni, kan? Sehingga kita tasmid 30 juzuk dalam tempoh sehari. Jadi budak-budak ni memang bukan saya kata budak tahfiz saja, sebab saya dalam arena ni saya tak tahu kalau ni sebab apa. Budak tahfiz ni dia bergulungan hari-hari dengan Al-Quran. Jadi selalu terbiasa dengan bacaan niat hidup. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita dapat. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Semua bantai hidung semua. Salah. Jadi huruf yang tak boleh baca hidup, jangan dibaca hidup. Ini perlu dilatih. Perlu dilatih di awal. Itu kenapa kita mulakan dengan pengajian Iqra balik. Kenapa dimulakan dengan sebut satu-satu huruf balik? Sekarang orang di mana kami dah tua-tua lah Ustaz, takkan nak mengaji Iqra ni sampai bila apa nak habisnya, sampai bila nak khatamnya. Oh, jangan pandang, dia benar memang umur tua, ilmu tak tua lagi. Kan? Sebab dengan kita, saya umpamakan kelas Iqra kita ni dia seperti bengkel. Kita masuk bengkel, kita perbaik ke situ, dalam masa yang sama dia berubah bacaan kita. Betul tak? Pengalaman yang duduk kelas saya ni, kelas yang kita dapat setiap minggu, ada tak perubahan bila kita nak baca dalam solat, kan? Kita nak baca harian kita, tiba-tiba dia yang pandang ada kecil keluar je. Itulah sebenar-benar pengajian sebenarnya. Dia kena balik kepada satu huruf. Kata ulama, Al-Quran itu terdiri daripada juz, terdiri daripada surah, terdiri daripada ayat.